Hai dan Assalamualaikum semua. Dalam video kali ini saya akan explain sedikit larangan ketika ihram. Ibadat ihram ni bermula apabila kita dah pakai pakaian ihram, iaitu dua helai kain tidak berjahit bagi lelaki dan telekung bagi wanita. Setelah kita pakai pakaian ihram ni dan berniat di miqat, maka bermulalah ibadat ihram kita. Dan ada larangan yang perlu dijaga untuk mengelakkan kita kena dam ataupun denda. Larangan yang pertama, lelaki tidak boleh memakai apa-apa pakaian yang bercantum dengan jahitan, contohnya baju, seluar, kain pelikat ataupun kasut yang berjahit. Jika kita tak sengaja pakai, contohnya kita tersarung kain pelikat dan tiba-tiba kita teringat larangan ni, kita boleh cepat-cepat tanggalkan. Tapi jika kita terpakai tapi kita tak tanggalkan walaupun kita sedar, kita kena membayar dam. Larangan yang kedua pula, lelaki tidak boleh menutup seluruh kepala atau sebahagian walaupun menggunakan songkok, kopiah kain ataupun kain ihram sekalipun. Yang ni sangat penting sebab bila dekat sana nanti, lagi-lagi masa matahari terik, kita mesti akan cuba untuk cover kepala kita daripada kena matahari kan. Jadinya kita akan tercover menggunakan kain ihram ataupun tutup dengan kopiah. Perkara ini sebenarnya dilarang ketika ihram. Kalau panas, kita boleh berteduh di bawah pokok ataupun kemah. Sama juga macam tadi, kalau tak perasan, boleh terus tanggalkan dan tidak dikenakan dam. Larangan yang ketiga, wanita tidak boleh menutup muka. Menutup muka menggunakan nikab ataupun apa-apa kain adalah dilarang. Biasanya orang yang biasa memakai nikab dan pudar tak perasan sebab dah terbiasa pakai kan di Malaysia. Jadi kena sentiasa beringat je dengan cara meminta ahli-ahli keluarga tegur jika kita terpakai pudar ataupun nikab. Jika tak sengaja, boleh tanggalkan dengan segeralah untuk mengelakkan kena dam. Larangan yang keempat, lelaki dan wanita tidak boleh memakai sarung tangan. Yang ni jarang berlaku, tetapi bila cuaca sejuk dan terlalu panas, memang tangan yang terdedah akan rasa tidak selesa. Tapi jangan pula kita menggunakan sarung tangan, cukup sekadar cover tangan kita menggunakan kain ihram ataupun kain telekung saja. Larangan yang kelima, lelaki dan wanita dilarang menggunakan wangi-wangian. Ni bahaya sebab kita dah biasa sembuh perfume kan. Takut nanti dekat sana kita tersembuh juga perfume. Jadinya kena sentiasa beringat je. Sama juga dengan sabun dan shampoo. Sekarang shampoo dan sabun mengandungi banyak wangi-wangian. Jadi saya sarankan untuk mencari sabun dan shampoo yang tiada wangian, yang confirm sah dalam ihram, macam sabun dan shampoo suci ni. Larangan yang keenam, lelaki dan wanita dilarang memakai minyak rambut di kepala. Tidak kiralah minyak zaitun ke, pomade ke, minyak masak ke, tetap dilarang untuk digunakan ketika ibadat ihram lah. Kalau tak sengaja, boleh basuh minyak tu sehingga hilang kesan dan tak perlu membayar dam. Larangan yang ketujuh, lelaki dan wanita tidak boleh mencabut, menggunting ataupun mencukur bulu ketika ihram. Tapi kalau bulu atau rambut tu tercabut sendiri, itu tidaklah berdosa dan tidak dikenakan dam. Tapi jika cabut sendiri walaupun dengan sengaja atau tidak sengaja, tetap dikenakan dam tau. Yang ada habit cabut bulu hidung tu, kena sentiasa beringat supaya kita dekat sana kita tak buat habit tu lah. Larangan yang ke-8, lelaki dan wanita dilarang memotong kuku ketika ihram. Jika potong kuku tanpa sengaja atau sengaja, tetap dikenakan dam. Itu pun biasa juga orang buat, lagi-lagi yang ada habit gigit kuku ni kan. Jadi kalau ada ahli keluarga yang ada habit macam tu, kena sentiasa tengok dan ingatkan dia untuk tidak menggigit kuku. Larangan yang ke-9, lelaki dan wanita tidak boleh mencabut atau memotong pokok-pokok yang tumbuh di tanah haram, yang tumbuh secara semula jadilah. Sebenarnya kalau di luar ihram pun kita dilarang untuk mencabut atau memotong pokok ni. Malah perbuatan mencabut atau memotong pokok ni telah diharamkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW itu sendiri. Larangan yang ke-10, lelaki dan wanita tidak boleh sesekali memburu haiwan atau mengganggu haiwan. Contohnya tiba-tiba kita tangkap kambing dan sembelih. Walaupun kambing adalah binatang yang halal dimakan, namun perkara ini dilarang ketika seseorang itu di dalam ihram. Tapi kita diharuskan untuk membunuh nyamuk atau laba-laba yang mampu memberi mudarat kepada kita. Larangan yang ke-11, lelaki dan wanita dilarang untuk berkahwin, menjadi wali atau mengkahwinkan orang lain. Apabila kita di dalam ibadat ihram, hal ini dilarang dan boleh menyebabkan perkahwinan itu sendiri tidak sah. Mungkin perkara ni agak jaranglah berlaku sebab tempoh ihram tu sendiri agak singkat, kan? Larangan yang ke-12, lelaki dan wanita yang dah berkahwin dilarang melakukan persetubuhan. Jika tergelincir juga, dam yang dikenakan adalah bernilai seekor unta dan wajib menyempurnakan haji pada tahun berikutnya. Nak dapat panggilan haji tu sendiri dah susah. Bayangkan kalau kita dah dapat panggilan haji tu tapi terpaksa menunggu panggilan haji semula sebab kita melanggar larangan-larangan ihram ni tadi. Jadi ada lebih kurang 12 sahaja larangan-larangan ketika di dalam ihram.
Itu saja video untuk kali ini. Jumpa di video akan datang, dan kalau anda rasa video kali ini bermanfaat, sila like, subscribe dan jangan lupa share channel Galera Muslim ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.